Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam. semua, selamat pagi diucapkan kepada anda semua penonton-penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah kita kembali bersua bersama dengan anda pada hari ini 14 Jun 2021. Julai ya, jangan Jun sangat. 14 Julai. Belum move on ke? Dia pantas. 14 Julai ya kawan-kawan, sahabat-sahabat. Selamat pagi, saya Anim Izzati dan juga rakan tugas saya hari ini Eli Iskandar. Ya. Barangkali kita mahu tahun ini bergerak dengan perlahan supaya kita dapat uruskan situasi pandemik ini dengan sebaik-baiknya. Tapi apakah daya, kita dah masuk bulan Julai, bulan 7 dan akan menjengah ke bulan-bulan berikutnya sehinggalah penghujung tahun 2021. Bagaimana kita nak melihat situasi pandemik ini dan dari semasa ke semasa kita dengar pelbagai perkabaran yang mengejutkan, meresahkan. Betul. Tapi kita masih perlu meneruskan kehidupan dan kelangsungan hidup. Itu yang cabarannya di sini kan. Dalam erti kata lain, setiap hari kita akan menyaksikan ataupun kita akan menonton berita-berita yang kita sendiri akan merasakan tertekan, kita sendiri akan merasakan tidak puas hati dan sebagainya. Tapi apa yang kita boleh lakukan adalah mencari kekuatan dalam diri ini untuk menghadapi setiap yang dilalui. Dan apa yang kita sendiri, orang sekeliling yang boleh lakukan adalah memberi semangat lah. Memberi semangat, sentiasa menunjukkan yang positif supaya sama-sama kita dapat mengharungi. Kan? Kalau dalam peperangan tu kan, Eddie, di hujung-hujung kemenangan tu, pastinya itu adalah detik yang paling sukar sekali kan? Kan? Macam-macam lah berlaku pada ketika itu. InsyaAllah ada sinar untuk kita, ada kemenangan untuk kita dalam kita menguruskan hal COVID-19 ini pastinya, insyaAllah. Kita tak nak bercakap tentang kemenangan tu ada sinar tu sebagai retorik semata-mata. Sebab kita ni berhadapan dengan satu sukar. Semalam saya dah umumkan ni angka paling besar yang kita pernah catatkan. Betul. Saya ingat masa ketika mula-mula kita sebut tentang angka kes baharu ialah 400 lebih, 426 ke 23 lebih kurang. Masa tu kita dah rasa resah. Ini dah berganda-ganda ni. Kalau boleh kita kongsikan. Lebih 11,000 ya. 11,000 lebih ya. Itulah dia. Beranjak sebenarnya 10,000 pun tak sempat nak sentuh. Tak sempat. Terus cecah ke 11,000. Ini adalah kali pertama kita mencatatkan 5 angka untuk kes positif harian COVID-19. Kita akan tunjukkan sekali statistik COVID-19 harian yang berlaku di Malaysia. 11,000 kes. Ini dia. 11,079 ya. 11,079 kes. Sebab bila kita bayangkan kes di sini, pastinya kita tahu yang mencatatkan kes tertinggi adalah di Selangor. So daripada itu kes sembuh baru juga mencatatkan agak rendah ya, 5,990 kes sahaja. Jumlah kes aktif meningkat lagi daripada 86,000 kepada 96,236 kes kadar kebolehjangkitan yang boleh berlaku. Dan kes kematian terbaru juga dicatatkan 125. Ada peningkatan 0.75% di situ dan keseluruhan setakat ini 6,385. Okey, walaupun saya baru nak nak cerita tentang catatan tadi. Tapi ini kes mengikut negeri yang tertinggi yang melonjak naik dengan begitu mendadak sekali lah negeri Selangor seperti yang disebutkan 5,200 lebih ya. 63 betul. 63 kes di Selangor. Dan disusuli dengan negeri atau kawasan terdekat. Negeri Sembilan juga kes mencatatkan lebih 1,033 di Negeri Sembilan. Inilah yang kita katakan nombor akan berubah setiap hari. Namun begitu, bila kita menyaksikan keadaan yang Perlis sahajalah setakat ini kan, negeri yang hanya mencatatkan kosong ataupun mungkin satu kes untuk COVID-19 ini. Dan seperti biasa, kes kematian yang membabitkan comorbidity itu tinggi. Jadi seperti biasa berwaspadalah kalau anda dalam kalangan ataupun orang tersayang dalam kalangan mereka yang punya penyakit-penyakit ataupun berisiko tinggi, perlulah menjaga diri sebaik-baiknya. Betul. Dan anda dapat saksikan juga tadi brought in death yang dibawa masuk dalam keadaan yang tidak ada lagi nyawa. Maksudnya 16 kematian, Eli. 16 kematian yang brought in death. Itu amatlah menyedihkan. Salam takziah kita ucapkan juga. Pastinya ini adalah waktu yang paling getir sekali untuk kita hadapi. Tapi itulah angka yang kita setiap hari akan kongsikan. Setiap hari juga kita akan fikirkan apakah yang boleh kita lakukan untuk sama-sama bekerjasama mengekang perkara ini untuk menjadi lebih serius kan? Ya, betul. Okey, dan jumlah vaksin terkini negara yang capaian yang diperolehi setakat ini ataupun setakat semalam 12 Julai kemarin lah kan, kemarin 12 Julai 2021, bilangan yang telah pun menerima vaksin 11,788,189
orang kesemuanya. Ya. Itu dos 1 dan juga ada yang dah lengkap dos 2 ya. Okey, kalau kita tengok jumlah harian vaksin 421,479 jumlah dos vaksin yang dikatakan mencapai tahap yang tertinggi, bukan sahaja di Malaysia lah pastinya kan, di dunia selepas kita melebihi tahap yang pernah dicapai oleh negara United Kingdom semasa mereka melaksanakan program imunisasi juga. Tapi kita tak nak banggakan dengan perkara ni. Sebab ini kita mungkin di awal-awal kita terlalu bangga dengan pencapaian kita di peringkat antarabangsa dan sebagainya kan. Tapi ini adalah satu catatan, tapi kita kena terus beringat sebab situasi ini kadang-kadang berubah-ubah. Apapun lah perkara-perkara yang menggusarkan kita berkaitan dengan pandemik COVID ini dan juga situasi vaksin pun ada perkara yang menggusarkan. Ini antara paling gusar lah sebenarnya. Ya, sebenarnya. Sebab saya malam ini akan insya-Allah akan mendapatkan vaksin saya di tempat itu, di IDCC. Selepas dapat tahu hari ini IDCC semalam IDCC ditutup, pastinya ia adalah satu perkara yang saya sendiri fikir banyak kali. Banyak kali saya cek saya punya MySejahtera ada tak appointment yang ditunda, ada tak banyak kali sebab kita masih lagi tidak pasti dengan info yang kita terima kan. Sebab terlalu banyak, dan satu lagi info yang mana yang perlu kita faham dan perlu kita tahu pastinya tercari-cari. Inilah antara yang dikongsikan oleh Ellie juga. Ini soalan Nazim yang berkaitan dengan penutupan sementara. Jadi penutupan itu 1 hari sahaja, bermakna kalau anda memiliki temujanji seperti mana Anim iaitu hari ini PPV IDCC dibuka kembali. Tapi apa pun yang disebutkan individu yang pergi untuk mendapatkan vaksin pada tarikh-tarikh sekian-sekian ini perlu membuat pemantauan kendiri dalam tempoh 10 hari seperti diumumkan oleh Khairi Jamaluddin. Betul. Dan beberapa soalan lazim macam yang tadilah, adakah perlu buat swab test dan sebagainya kan bila kita berada di IDCC pada hari-hari yang lepas ni, itu antara yang dijawab juga dalam kenyataan tersebut. Dan cumanya sekarang ni apa yang kita perlu lakukan adalah siapa-siapa yang akan mengambil vaksin pada hari ini di IDCC, pastinya langkah berjaga-jaga yang ekstra perlu dilakukan. Walaupun kita tahu dah disanitasi, kaki tangan pun telah pun ditukarkan secara keseluruhannya, tidak lagi menggunakan kaki tangan yang sama, kaki tangan yang positif dikuarantinkan dan sebagainya. Cuma masih lagi kita ada satu perasaan yang perlu berjaga-jaga. Bukan sahaja di IDCC sebenarnya. Kan? Bila kita tahu perkara ini dah boleh berlaku di pusat kuarantin, tempat lain juga tidak mustahil boleh berlaku. Kan? Kita nak kongsikan juga antara reaksi warganet di Twitter berkaitan dengan insiden yang berlaku di IDCC. Bila disebutkan 204 itu satu angka yang besar untuk satu kawasan yang tertutup, kawasan yang sepatutnya dianggap selamat untuk dijadikan pusat pemberian vaksin. Okey, antaranya Ciapan disebutkan semoga semuanya dipermudahkan. Persoalannya kenapa selepas mass screening pada 10 Julai dan result belum diperolehi, pihak berkaitan tidak dikuarantin. Maknanya lepas tu kenapa terus tak dikuarantin? Okay, those who went for vaccination at IDCC Shah Alam on 9 to 12 Julai need to self-quarantine. Okay, ini antara pesanan mereka bila juga lah. Bila kita tengok dia caps lock atau huruf besar kan, need to self-quarantine tu, maknanya pastinya kita harapkan semua bertanggungjawab untuk melakukan kawalan kendiri ini. Sebab tak boleh nak rasa macam, oh aku tak kena kot. Kan, aku tak positif kot. Betul. Kan? Seterusnya, currently doing self-quarantine because I took my first dose of vaccine on 10 of July at IDCC Shah Alam. Alhamdulillah, tahniah, terima kasih banyak-banyak sebab ini adalah antara yang boleh membantu mengekang lagi perkara ini daripada menjadi lebih serius. Okey, satu lagi, baru semalam ada this guy mengamuk dekat salah sebuah pusat membeli belah because he didn't want to scan MySejahtera, saying he's already vaccinated so he doesn't need to. By the way, guess what, dude? I was just behind you. I got my vaccine at IDCC and currently ada self-quarantine. You'll never know. Nampak? Ini ialah setengah pihak ni berkongsi kan? situasi yang ada. Kemudian ia menimbulkan pelbagai polemik, pelbagai perbincangan, pelbagai keresahan. Tapi apapun, kita yakin perkara ini sedang diuruskan dengan sebaik-baiknya. Betul. Dan kita mahukan jaminan daripada pihak penganjur, pihak kerajaan, pihak berwajib untuk memastikan PPV lain juga tidak berlaku perkara yang sama. Selamat, kan? Itu yang kita mahukan. Pastinya sebab sekarang ni adalah untuk proses kita mendapatkan vaksin. Tak pernah kita sangkakan di situlah tempat
cepat kita boleh mendapatkan jangkitan. Itulah dia. Kan? Dia macam pergi klinik tapi mula sakit sebab di klinik. Itu yang kita rasa macam itulah apa yang kita fikirkan. Tapi pastinya perkara ini ada sebabnya yang berlaku. Masih lagi dalam siasatan dan kita kita yakin mereka yang menyiasat ini akan lakukan yang terbaik, insya-Allah. Okey. Apakah yang menarik hari ini, Ellie? Kita memang tak akan berhenti cerita tentang COVID dan kaitan COVID dengan kehidupan kita. Betul. Kita memang dah hidup dengan COVID sekarang ni kan. Apa sekalipun kita akan bercerita. Kali ini kita akan mengambil pendekatan tentang kes yang meningkat naik melibatkan ibu hamil yang positif COVID-19. Sejak Mei sehingga ke sekarang ini dilaporkan semakin lama semakin menaik. Tidak pula dikatakan tentang mereka yang masuk di ICU. Kabarnya secara purata harian 20 orang yang berada di ICU memerlukan bantuan pernafasan melibatkan ibu hamil sahaja di Hospital Sungai Buloh. Kita faham situasi PKP ni, istilahnya PKP MCO baby boomers ni kan. Tapi dalam kita meraihkan itu juga pasti ini antara kesan sampingan yang berlaku, iaitu ibu-ibu hamil ibu-ibu yang mengandung ini juga terkesan dengan jangkitan COVID-19. Jadi hari ini kita nak memahami lebih lanjut bagaimana ataupun pada fasa bila sekiranya disahkan positif, adakah ia berisiko dan bagaimana, sebab kalau anda menonton majalah 3 minggu lalu ada cerita berkaitan dengan kelahiran pramatang bayi disebabkan ibunya dijangkiti COVID-19 kan? Betul. Kalau anda dapat saksikan laporan khas tu, dan pastinya kita sebenarnya kalau orang yang bukan hamil pun kita yang sepatutnya kalau ada dalam kalangan kita yang dalam kondisi itu, kita yang perlu berjaga-jaga. Kerana kebanyakan ibu hamil ni dikabarkan dapat daripada suaminya, dapat daripada ahli keluarganya, kerana mereka memang tak keluar rumah selain daripada pergi pemeriksaan harian, pemeriksaan bulanan. Dan kita juga nak bersama dengan pasangan suami isteri. Isterinya disahkan positif ketika hamil. Cuma dapat kembali pulih dan dapat melahirkan secara normal. Jadi uniklah ceritanya, nanti kita akan tahu pengalaman mereka. Seterusnya. Ini kita dalam keadaan yang sukar ni, kita mahu menenangkan diri kita dengan melayan lagu dan sebagainya. Dan antara lagu yang mendapat penerimaan menyeluruh walaupun bahasa atau dialeknya menjurus kepada satu negeri saja, kita nak faham lebih kenapa dia diterima oleh rakyat negeri lain. Betul. Kita bercakap tentang dialek negeri sembilan ni, Nogori kan. Perasan tak kalau cakap Nogori ni, kita sendiri yang bukan orang Nogori pun kita boleh mengikut sama. Dalam banyak-banyak dialek, terutama sekali saya memang tak pandai nak ikut dialek lain. Bagilah dialek lain. Tapi dialek bila Johor dia macam tak ada dialek sangat tau. Kan? Dia macam cakap macam tu je. Cuma bila orang Johor lah terutama sekali nak ikut dialek lain, susah sebab kita punya lidah ni tak mengikut dialek. Tapi bila dengar lagu Negeri Sembilan, sebab kita boleh ikut dengan adanya lagu ni. Macam boleh diajuk jugalah. Boleh diajuk juga sebab kita dengar lagu ni daripada kecil kan. Baik. Kita nak faham lebih lanjut apa istimewanya, dan antara ramuannya ialah disebutkan juga tentang budaya ataupun tradisi masyarakat Negeri Sembilan itu membuatkan lagu itu malar segar. Nanti kita akan sembang lebih lanjut tentang lagu Negeri Sembilan ni. Betul. Dan musim-musim haji ni ada satu dokumentari menarik. Kalau anda mungkin pastinya kita rindukan dengan keadaan dan suasana di Madinah, di Mekah. Mereka yang tidak berkesempatan untuk merancang, kalau ada yang dah rancang tak sempat untuk menunaikan kerana COVID-19 ini, pastinya sangat rindu. Dan ada dokumentari istimewa yang akan ditayangkan pada 11 Julai sehingga 22 Julai di TV3. Anda boleh saksikan waktu siarannya pukul 6 petang sehingga pukul 7 petang. 1 jam kita bawakan kepada anda semua pada hari Isnin sehingga hari Sabtu. Jika hari Ahad pula pada jam 4 petang sehingga 5 petang. Boleh saksikan, tajuknya Zulhijjah Menggamit Rindu. Ini pastinya satu yang dihasilkan sangat istimewa. Betul. Saksikan teaser sikitlah. Saksikan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Zulhijjah Menggamit Rindu, hamparan maklumat ibadah haji. لا شريك له. Mekah dan Madinah sentiasa dirindui. حي على الفلاح. Okey, himpunan footage dan juga visuals yang pastinya menggamit perasaan yang kami bawakan, kami susun menjadi 12 episod untuk memastikan
kobaran semangat dan kerinduan itu masih terus ada dalam sanubari kita. Kepada yang belum pernah ke sana kan, belum berkesempatan, insya-Allah satu hari nanti kita akan dapat. Amin, insya-Allah kan, supaya kita sama-sama juga mengingati keistimewaan bulan Zulhijjah ni, insya-Allah. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ni masih lagi banyak yang menarik kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Rehat seketika. Okey. Kembalilah Malaysia hari ini. Alhamdulillah. Ya. Okey, kepada anda yang baru saja menyaksikan kami, kita akan bincangkan tentang satu topik yang begitu penting sekali. Terutama sekali bagi kita semua dalam kalangan yang sama ada dalam kalangan keluarga kita yang ibu hamil ataupun anda sendirilah pastinya ibu hamil. Apakah langkah pencegahan yang boleh diambil dan juga kesan kalau kita ada ilmu, mungkin langkah pencegahan lebih mudah lagi untuk kita ambil. Ya, sama ada sedang hamil ataupun barangkali merancang untuk berkeluarga, ya, ini satu ilmu yang harus kita ambil dan kita pegang juga. Okey, sebelum kita berbicara dengan tetamu kita secara maya dan juga responden yang turut mengalami situasi yang cukup menduga mereka ini, kita nak berkongsi kisah mereka terlebih dahulu. Mari kita saksikan. Kebelakangan ini, kes COVID-19 di negara kita semakin meningkat. Semalam, ia adalah kes tertinggi yang pernah dicatatkan, iaitu mencecah lebih 11,000 kes sehari. Apa yang lebih membimbangkan, kes jangkitan terhadap golongan yang berisiko tinggi, iaitu ibu hamil, juga semakin meningkat. Menurut sebuah jurnal, iaitu JAMA Pediatrik, wanita hamil yang dijangkiti COVID-19 berisiko tinggi untuk meninggal dunia atau melahirkan bayi pramatang. Namun begitu, ada juga yang selamat kedua-duanya. Saidatul Amin adalah seorang ibu yang dijangkiti virus COVID-19 ketika kandungannya berusia 5 bulan. Ini adalah bayi pertamanya. Dia didapati positif selepas membuat saringan gara-gara mempunyai simptom tiada dera rasa dan bau secara tiba-tiba. Apa yang lebih membimbangkan adalah bayi di dalam kandungannya. Bagaimanakah kisah dan keadaan bayinya? Ikuti kisah perkongsiannya bersama kami. Ya, itu dia sedikit yang kita dapat ceritakan bersama dengan anda semua, keadaan awal lah. Bagaimana kan kita nak kenali ibu hamil yang kita akan bersama-sama sekejap lagi supaya kita tahu apa yang kita ingin bincangkan. Tapi sebelum tu, kita juga akan bawakan seorang doktor yang akan bercerita juga dengan kita tentang fasa kehamilan yang paling ketara, yang paling berisiko untuk ibu hamil dan sebagainya. Kita terus saja bersama dengan Dr. J. Ravichandran Jagannathan, Ketua Jabatan ONG Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi dari Johor Bahru. Ya, terima kasih banyak doktor sudi bersama dengan kami. Doktor, kalau boleh supaya permulaan ni dapat dikongsikan kes di Johor Bahru bagaimana? Terutama yang membaikkan golongan yang hamil. Ini boleh mengatakan lebih baik daripada keadaan di Selangor lah. Ya. Tapi kes masih ada dan dalam hospital kita buat masa ni hari ini di HSA ni ada lebih kurang 200 kes positif. Ya, dan di antara 200 kes positif ada lebih kurang 5 ibu yang positif hari ini. Okey. Doktor, bila kita bercerita tentang keadaan yang meningkat dan kita tengok statistik sejak daripada bulan 5 sehingga ke sekarang ini berlaku peningkatan kes melibatkan ibu hamil. Kalau mungkin doktor boleh kongsikan kita apa yang menjadi punca perkara ini boleh berlaku? Okey, saya rasa kaum hamil, wanita yang hamil ni, kerana mereka hamil, memang dari segi fisiologi dia pun imunitas dia lebih kurang daripada seorang wanita yang tidak hamil. So bila imunitas dia dah kurang, tambahan pula dia terdedah kepada seorang yang positif. Dan kalau kita bandingkan dia dengan seorang yang tak hamil, memang seorang ibu yang hamil lebih berisiko untuk mendapat jantikan ini. Okey, jadi risikonya lebih tinggi. Kalau boleh kita nak tahulah pada fasa bila ataupun ada trimester tertentu ataupun bulan tertentu yang risikonya memang ketara tinggi berbanding tempoh-tempoh lain? Okey. Dari segi dia menjangkiti jangkitan ni, dia tak tergantung kepada trimester. Maksudnya first trimester pun dia boleh dapat, second pun boleh dapat, ketiga pun boleh berdapat. Tetapi dari segi
apa yang boleh berlaku kepada ibu dan keterukan sakit tu lebih ketara kalau dia lewat trimester kedua dan trimester ketiga. Okey. Maksudnya kalau dia trimester ketiga tu mungkin kesan sakit tu lebih ketara kepada ibu tu. Okey, doktor, kenapa bila dikatakan risiko yang lebih dapat oleh ibu hamil tersebut jika dia positif COVID-19? Kerana kita faham sememangnya COVID-19 ni dia akan serang sesiapa sahajalah. Tapi kalau ibu hamil itu risiko dia sama ada mati ataupun melahirkan bayi pramatang. Ini kondisi yang akan berlaku, berisiko berlaku. Kenapa? Bagaimana boleh berlakunya begitu terhadap ibu hamil, doktor? Okey. Ibu hamil seperti yang terangkan tadi, memang ketahapan imunisasi dia kalau kita bandingkan dengan seorang wanita yang tak hamil memang kurang. So bila dia terkena jangkitan ni, kalau katakan wanita yang hamil dapat kategori 1 atau 2, kemungkinan lebih untuk wanita yang mengandung untuk mengalami kategori yang lebih tinggi atau 3, 4 atau 5. Dan bila dia kena kategori yang tinggi 4 atau 5, dan kalau kita rasa pernafasan ibu itu dah tersesat dan dia kena masuk ICU, dan kemungkinan besar kita kena bagi dia bersalin lebih awal, lebih-lebih untuk menyelamatkan ibu daripada untuk menyelamatkan baby. Jadi kita faham di sini bahawa keutamaannya ialah untuk menyelamatkan ibu dahulu. Ya, memang kita bila-bila jangkitan masa apa-apa pun, bila dia mengandung katakan 37 minggu pun, masa tu pun kita memberatkan lagi ibu daripada bayi. Okey, doktor, bila kita bercakap tentang keutamaan ini, kalau kita selalu lihat atau fahami tentang situasi ini, banyak bayi ataupun kes yang membabitkan bayi dilahirkan secara pramatang. Tak kala bila yang diputuskan untuk bayi itu terpaksa dilahirkan atau dikeluarkan, adakah ketika keadaan ibunya dah ke ICU ataupun boleh diputuskan sebelum itu untuk mengelakkan risiko yang lebih buruk? Okey, biasanya kalau kita terpaksa mengeluarkan baby yang tak cukup bulan tu, mungkin ini adalah kerana kita nak menolong ibu dari segi pernafasan dia. Okey. Dan ini adalah lebih untuk menyelamatkan ibu. Dan biasanya kes-kes ini kita plan, merancang dan buat dia semasa dia di ICU. Tapi ada juga ibu yang mengandung, mungkin kes dia tidak begitu teruk, tapi dia dah mula mendapat sakit untuk bersalin lebih awal daripada yang kita jangka. So dalam kes ini pun kita terpaksa melahirkan dia pramatang kerana baby dah buat keputusan nak keluar awal. Okey, ada kondisi yang macam ibu hamil yang mampu recover daripada positif COVID-19 ni dan kemudian dapat melahirkan seperti biasa. Ada juga ibu hamil yang tidak dapat survive sehinggalah melahirkan anak tersebut. Jadi disebabkan itu lahirnya bayi pramatang. Jadi kondisi ini adalah disebabkan atas faktor apa, doktor? Adakah background kesihatan ibu hamil itu sendiri? Okey, seperti yang saya katakan tadi, kalau katakan ibu itu mendapat jangkit ini katakan dalam first trimester, katakan masa dia mengandung dekat 11 minggu ke, 12 minggu ke, 15 minggu ke, biasanya kalau kes dia itu tidak melepasi kategori 1 atau 2, kemungkinan besar dia akan sembuh. Dan bila dia sembuh, dan kesan COVID itu kita akan tengok, dan biasanya lepas 2-3 minggu tak ada kesan COVID, kita jaga ibu dan kita boleh memberi dia peluang untuk bersalin biasa bila cukup bulan nanti. Tak perlu kita nak bagi dia bersalin lebih awal. Kerana jangkitan itu dah lepas, ibu dan baby selamat. Okey, baik. Faham? Tapi kalau katakan masa jangkitan tu masih ada dan keadaan ibu tu merosot, then kita terpaksa bagi dia bersalin pramatang lebih-lebih untuk menyelamatkan ibu. Okey, sedikit doktor, kita nak tahu jugalah, keutamaan diberikan kepada ibu untuk menyelamatkan nyawanya, tapi bagaimana pula halnya tentang anak yang dilahirkan, sama ada pramatang ataupun tidak keadaannya, pemantauannya macam mana? Okey, biasanya bila kita buat keputusan untuk menyalin ibu tu lebih awal, kita akan bincang dengan rakan kita di Jabatan Pediatrik. Kerana baby yang dilahirkan pramatang itu akan dirawat di Jabatan Pediatrik. Dan saya mesti menegaskan di sini, memang Jabatan Pediatrik sangat-sangat bekerjasama dengan Jabatan ONG di sini untuk seberapa yang boleh untuk menyelamatkan baby, seberapa pramatang tu kita akan cuba yang 100%. Okey doktor, apakah saranan untuk pencegahan bagi ibu hamil yang boleh kita faham di sini supaya kita dapat mengelakkan daripada kes ini terus berlaku, doktor?
Yang pertama ialah apa yang kita selalu dengar ya, ikut SOP, ikut SOP, ikut SOP ya. Tetapi yang lagi satu ialah sekarang ialah kita sudah dapat vaksinasi yang ada di Malaysia. So sekarang kita menasihatkan ibu seberapa yang boleh untuk mendapatkan vaksinasi dan sini saya mesti menyatakan pihak Kementerian Kesihatan ini telah meningkatkan usaha dan daya kita untuk mevaksinasikan ibu-ibu yang hamil ni. Ya, baik. Dr. Ravi Chandran, terima kasih banyak atas perkongsian. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Thank you. Ya, itu dia. Okey, Dr. J. Ravichandran Jagannathan, Ketua Jabatan ONG Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, berkongsi dengan kita tadi kan. Sekurang-kurangnya kita tahulah apakah yang boleh dilakukan dan bagaimana risiko yang perlu lebih berhati-hati. Ya, Di betul. fasa mana yang ibu hamil ini perlu lebih berhati-hati. Ya, banyak yang merancang keluarga tu, ini salah satu aspek yang perlu diambil kira juga, diambil berat betul-betul. Ini kena ambil tahu sebab di kala pandemik ni kita tak tahu lagi bila akan berkesudahan kan. Okey. Seterusnya kita akan juga turut bersama dengan individu yang tadi kita dah ceritakan di awal, apakah kondisi ibu hamil ini dan bagaimana beliau lalui anak pertama dan mampu untuk bersalin secara normal. Alhamdulillah untuk anak pertama ini walaupun pernah positif COVID-19. Ya, kita bersama dengan pasangan Khairul Nur Saidatul Firdaus Al-Husna Khairul Amin. Sedap. Masya Allah nama. Bersama suaminya Muhammad Zahiruddin Arifin. Dia kalau nama lelaki simple je. Okey, sekarang Assalamualaikum. ni Assalamualaikum kalian berdua. Okey, sekarang ni kita nak panggil si isterinya tu apa? Banyak sangat nama ni. Khairul ke? Husna ke? Saidatul ke? Boleh panggil saya Datuk. Saidatul. Okey, baiklah. Okey, cantik. Okey, Puan Saidatul. Yang suaminya kita panggil Zahiruddin lah ya. Boleh. Zahiruddin Zahir pun boleh. Okey, baik. Okey. Sihat je kedua-duanya? Alhamdulillah sihat. Ya. Alhamdulillah. Anak dah berapa usianya? Nak masuk 3 bulan. 3 bulan. Oh, Masya Allah. Tidur ke tu anaknya? Tengah tidur. Okey, Risau juga timing dia lagi kan. Nap sekejap. Ya. Okey. Mak yang ada anak-anak. Dah tahulah timing dia betul. Okey, mungkin kita nak tanya jugalah sebab ini adalah fasa yang sekarang ni segalanya dah alhamdulillah. Tapi sebab apa kita nak bawa juga cerita ni? Sebab nak bagi kekuatan kepada ibu hamil di luar sana dan kurangkan sikit kerisauan mereka kan dalam fasa yang kita tengok makin lama makin meningkat kes yang melibatkan ibu hamil ni. Puan Saidatul mungkin boleh ceritakan sikitlah secara ringkasnya pada ketika positif COVID itu. Apakah yang dilalui secara ringkasnya? Okey, waktu mula-mula saya dapat tahu positif, memang agak risau juga sebab suami saya, dia mula dia demam. And then dia demam teruk. Lepas dapat call daripada kenalan. Daripada kenalan, dia baru lepas buat swab test. And dekat dia positif. Okey. Orang terus Sebab waktu tu pun Zahir dia pernah jumpa dengan kenalan dia yang positif tu, kira close contact juga. Jadi Zahir pun agak risau dan saya pun risau juga. Lepas tu Zahir buat swab test. And then resultnya positif lah. Saya pun positif juga. Ada program je. WhatsApp nanti saya reply balik. Memang Dalam agak program risau je. sebab saya paling risau sekali fikirkan tentang kandungan dalam baby dalam kandungan lah. Jadi patut tu kami menunggu call daripada KKM. Okey. Kami membuat home quarantine selama 5 hari. Lepas tu baru dapat call daripada KKM yang ambulans akan datang untuk bawa ke pusat kuarantin. Okey. Kalau macam Zahir, dia dibawa ke MAEPS. Macam saya kan golongan risiko yang tinggi. So saya dibawa ke Hospital Sungai Buloh lah. Okey, banyak terpisah di situ. Ada satu video yang saya dah kongsikan melakukan saringan itu. Ya. Adakah itu yang kemudian keputusan mengatakan yang anda positif? Betul. Jadi masa tu adakah dijangka sebab suami dah ada simptom dan sebagainya kan? Adakah memang ini kalau positif ni kita kena kuat ataupun harapnya tak positif masa tu? Okey, dia mula-mula saya positifkan diri. Saya cakap, ni mungkin demam biasa. Sebab time tu demam, dia punya rasa demam tu, simptom saya tu macam simptom demam denggi. Okey. Ya. Saya positif dia cakap, insyaAllah tak ada apa-apa ni. So,
sampailah dapat call daripada kenalan yang positif tu, barulah dah start risau. Dan kita terus ambil langkah yang seterusnya untuk pergi buat swab test. Time tu kita dah fikir yang kita positif lah sebenarnya. Okey. Memang dapat rasakan waktu tu positif ni sebab betul-betul close contact dengan orang yang kena positif tu. Lepas tu ada simptom pula tu kan? Dan pada masa tu Puan Sadiatul berada di Hospital Sungai Buloh. Apa yang dilakukan? Apakah rutin yang dilakukan sehinggalah kan keadaan yang bertambah baik, bertambah pulih sehinggalah bebas dari COVID tu. Mungkin boleh ceritakan sikit dengan kita semua? Okey, dekat sana memang hospitality ni memang sangat-sangat baik lah. Nurse, doktor memang layan sangat-sangat baik. Dekat sana saya memang selalu Dipantau. Dipantau. Saya selalu dipantau oleh nurse. Hari-hari akan ambil blood pressure, akan scan. Itulah sebab dekat sana doktor dia takkan bagi ubat untuk, kita tahu COVID ni memang tak ada ubat. Jadi nurse akan hanya pantau lah apa yang simptom-simptom yang kita ada. Macam saya, alhamdulillah tak banyak simptom yang ada. Yang paling kuat apa simptom yang ada? Tak ada. Saya cuma demam sekejap je. Demam 1 hari, tapi tak terlalu teruk. Dan juga tak ada rasa, tak ada deri bau dan juga rasa. Itu je. Zahir dan Sai berapa lama terpisah? 5 hari. 5 hari, okey, tak lama lah. Okey lah kan. Alhamdulillah lah. Jadi selepas balik itu kan, selepas dah bebas positif apa semua daripada COVID ni, apa rutin yang mungkin berbeza daripada sebelum ni ketika hamil kan? Mungkin ekstra lagi lah saya kira untuk memastikan imunisasi badan kita meningkat dan sebagainya kan? Mungkin saya ada nak kongsikan? So macam apa yang kami buat, dapat daripada saranan daripada doktor untuk kita sentiasa banyak minum air, lepas tu konsum vitamin C untuk tingkatkan imun badan kita. So kita start daripada tu, kita tak putus untuk ambil vitamin lah. Kita dah ambil langkah berjaga-jaga tu. Dan juga duduk dekat rumah. Kita duduk dekat rumah. Aktiviti apa-apa pun kita buat dekat rumah lah. Memang dah tak keluar rumah sangat waktu tu sebab kita pun dah risau. Kita dah pernah kena positif dan kita tak nak kena lagi. Okey, kita ni soalan terakhir lah kalau boleh kita nak tahu juga, sebab benda ni bukan hanya situasi ni bukan hanya memberikan fizikal semata-mata, mental kita kena kuat dan sebagainya. Betul. Dan kalian bukan berdua saja, risikonya juga pada anak dalam kandungan ketika itu. Bagaimana nak menguatkan semangat ataupun mental tu nak kuat? Apa yang kalian lakukan untuk memastikan you guys can go through this as much as you can? Okey, waktu tu saya memang mula-mula memang sangat-sangat risau dan dengan kandungan baby dalam kandungan. Tapi saya percaya kalau kita sentiasa positif, insya-Allah insya-Allah kita akan dijauhkan dari segala penyakit lah. Sebab kalau kita happy, kita tak fikir sangat, kita boleh get through this lah. Sebab kadang-kadang kalau kita terlalu fikir tentang sakit kita takut jadi bertambah sakit. Betul tak? So macam saya sebagai sentiasa bagi semangat dekat dia. Saya cakap insyaAllah tak ada apa-apa, banyakkan berdoa. So walaupun kita berjauhan selama 5 hari, hari-hari saya akan video call, tanya khabar apa semua kan. So make sure yang dia sentiasa sihat. Dia sentiasa happy, jangan stres. Sebab bila dia stres akan efek kepada kandungan. Ibu hamil ni cuma kalau kena positif, cuma satu je, dia perlukan semangat lah. Semangat dan juga positif daripada orang-orang keliling. Kan? Persekitaran tu sangat penting, saat-saat yang genting. Yalah, walaupun tak bukan dalam situasi COVID pun, ibu-ibu pengandung ni perlu sokongan kan dia juga. Ekstra sikit. Dia emo lebih sikit dan sebagainya kan. Okey, itulah pastinya. Mungkin yang terakhir sekali, harapan ataupun yang ingin disampaikan kepada ibu hamil di luar sana, Puan Sadiatul ada apa-apa yang nak diingatkan dan dipesan? Tu dah bunyi dah tu. Nak tengok boleh tak tengok? Boleh ke nak tengok dia? Boleh. Dia cakap kenapa ibu dengan ayah keluar 2 orang je? Padahal cerita ni pasal saya. Betul. Ini baby survivor juga ni. Itulah dia. Kita nak tengok hero ni. Hero ke heroin ni? Hero. Masya Allah. Allahu Akbar. Nama siapa namanya? Muhammad Ziyad Shah.
Okey, ada huruf Z juga. Ada huruf Z juga ya. Z dengan AS. Gabungan tu kot. Okey, harapan kalian ya kepada khususnya dan juga pesanan kepada ibu-ibu yang sedang hamil sekarang ni. Harapan kami berdua, terutama untuk ibu-ibu hamil, kalau kena positif, jangan risau, jangan rasa down, kena sentiasa semangat, positifkan diri, insyaAllah tak ada apa-apa. So kalau walau macam mana pun kita kena lalui benda ni. Betul. Setuju. Kan? Kita sendiri yang kena kuat. Lebih-lebih lagi kalian kan, ni adalah anak yang pertama, pastinya cukup mencabar. Tapi alhamdulillah lah, kita sangat bersyukur. Terima kasih banyak-banyak berkongsi dengan kami. Okey, jaga diri. Selamat menjalankan kehidupan yang cukup istimewa, berwarna-warni. Bye-bye Ziyad. Bye-bye. Assalamualaikum. Itu dia Puan Khairul Nur Saidatul Firdaus Al-Husna, Khairul Amin ataupun Puan Saidatul, dan juga Encik Muhammad Zahiruddin Arifin. Dan juga Ziyad lah tadi bersama dengan kita kan. Sedap nama. Kenangan betul lah kan. Walaupun kita ni ambil aspek yang sangat getir, sangat mencabar, tapi itulah perjuangan seorang ibu pula kan di kala pandemik ni. Dia seolah macam ada satu package baru tau, sebab sebelum ni situasi ibu mengandung ni macam lengur-lengur penat, emosi dia sebenarnya. Jadi tiba-tiba ditambah dengan COVID pula. Jadi memang ni satu package yang perlu diberi perhatian sebaik-baiknya. Tambahlah ilmu misalnya kata anda dalam keadaan hamil ataupun merancang untuk kehamilan. Sekarang ni dalam fasa yang begitu getir ini, ilmu-ilmu sebegini sangat berguna untuk kita harungi supaya sekeluarga dapat menjalani kehidupan dengan baik, insya-Allah. Okay. Dan namun begitu kita nak kongsikan juga tentang kehilangan bayi yang berusia 38 hari disebabkan keadaan COVID-19 ini yang telah pun meragut nyawa seorang bayi. Dan secara disebabkan perkara ini berlaku, ianya menjadi yang termuda terkorban di Malaysia disebabkan COVID-19 ini. 38 minggu usianya. 38 minggu usianya. Ya. Bermakna COVID ni ialah menjangkiti sesiapa saja dan mampu untuk mengorbankan nyawa sesiapa saja. Kita ambil iktibar daripada perkongsian ini. Okey, kita Amy Syah seketika. Banyak lagi perkara menarik yang kita ingin kongsikan. Ya, dalam kalangan kita ni ada yang memerlukan pertolongan, ada yang berkemampuan untuk menghulurkan pertolongan. Kita ada slot untuk anda semua kan, dan saluran untuk anda semua bagaimana ingin menyalurkan bantuan. Okey, seketika nanti di Malaysia hari ini. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Baiklah, seperti mana yang kita kabarkan tadi, jika anda berkemampuan ataupun jika anda mahu lakukan ibadah korban pada tahun ini, anda boleh sahaja menuruti ataupun sama-sama turut serta dalam program korban Yayasan Ikhlas. Apakah tentang program korban Yayasan Ikhlas ni? Sebelum tu, jom saksikan dahulu bingkisan yang disediakan ini. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka tunaikanlah salat dan sembelih haiwan korbanmu. Rebutlah peluang ini. Ayo laksanakan ibadat korban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang telah Allah berikan. Itu dia program korban Yayasan Ikhlas. Pastinya banyak kan kempen korban, tetapi salah satu yang istimewa dan ada ciri-ciri yang pastinya ingin anda tahu tentang program korban Yayasan Ikhlas ni. Terus saja kita bersama dengan Duta Korban Ikhlas, iaitu Ustaz Said Muhammad Nur Hisham Al-Idrus. Kini bersama dengan kami melalui panggilan video. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tanpa melengahkan masa lagi Ustaz, ayo kita kongsikan sedikit sebanyak tentang program korban Yayasan Ikhlas. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Kepada para penonton yang dikasihi sekalian, kita sekarang masuk di awal bulan Zulhijjah dan beberapa hari kita berada dalam bulan Zulhijjah dan ada tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk kita menyambut Idul Adha. Yayasan Ikhlas sejak tahun 2013 alhamdulillah menganjurkan, menguruskan ibadat korban di Sabah, di Sarawak, di Kemboja, di Aceh, di Bangladesh, di India, di Afrika. Alhamdulillah. Cuma tahun lepas, kali pertama musim COVID,
tidak hantar wakil ke negeri-negeri tadi. Biasanya daripada tahun 2013, setiap kali musim ibadat korban, kita akan hantar wakil Yayasan Ikhlas ke Kemboja, ke Bangladesh. Tahun lepas COVID dan tahun ni kali kedua musim COVID. Kita terus mengatur dan menganjurkan ibadat korban. Allahu Akbar. Bayangkan, adanya keluarga-keluarga di Bangladesh, di India, di Afrika, mereka tertunggu-tunggu Aidil Adha. Kenapa? Masa ni je lah peluang untuk mereka makan daging. Ya Allah, bayangkan. Kita ambil bahagian ibadat korban, mereka terima daging, mereka doakan untuk kita. Ya Allah, tahun ni mungkin banyak SOP yang kita nak kalau buat di tempatan. Jadi Alhamdulillah, kita nak buat juga ibadat korban, maka kita kongsi rezeki kita dengan saudara-saudara kita di sana, insya-Allah. Alhamdulillah, dalam sehari dua ni penyertaan bertambah agak mendadak. Mungkin masyarakat nak ambil fadilat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 10 siang yang Allah sangat suka kita buat amal soleh padanya, iaitulah 1 hingga 10 Zulhijjah. Jom, jangan lupa ambil gambar dulu dekat skrin TV tu. Ada maklumat, nombor telefon, ada gambar ustaz sekali. Okey, ambil gambar sekarang. Ambil gambar. Masya Allah, Ustaz. Handsome. Okey, Ustaz. Ya, silakan. Jemput bersama kami. Alhamdulillah, saya tengok senarai terkini, sambutan begitu memberangsangkan. Moga kita dapat fadilat ambil bahagian, terutamanya pada masa sekarang. Mungkin ada yang tengok kat skrin, Ustaz, misal janggut lama tak cukup. Ya, memang disunatkan. Orang yang ambil bahagian korban disunatkan tak potong mana-mana bulu dan kuku daripada 1 Zulhijjah sehingga kita sembelih haiwan korban. Jadi saya pun Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi rezeki. Saya sendiri pun ambil bahagian korban. Jadi kita cubalah buat amal sunat ni. Moga-moga kita cuba buat yang terbaik. Ibu ayah di rumah boleh ambil gambar di skrin. Kalau tak tahu nak buat macam mana, forward je ke anak nanti. Ada nombor telefon, ada laman web. Pergi je ke www.korbanikhlas.com. Di situ ada maklumat detail. Saya dapat latest senarai penyertaan malam tadi. Cuma penyertaan bagus, cuma yang masih kami belum capai target lagi. Ni antaranya di Bangladesh dan di India. Itulah Ustaz, kenapa agaknya dilakukan korban ini di India? Yayasan Ikhlas memilih melakukan korban ini di India. Ya, di India, di Bangladesh, ini kawasan ramai umat Islam. Dan sekarang ini mereka sangat-sangat terkesan. Kemiskinan itu satu dah. Dan apabila datang COVID ni, ya Allah, lagi hebat dugaan yang mereka hadapi. Bayangkan bila kita hantar daging korban ini kepada mereka, gembiranya mereka. Bayangkan orang tengah susah dapat daging ini, bayangkan doa mereka untuk kita, keluarga kita. Ini di India. Dan saya tengok juga dari segi senarai latest, banyak yang ambil bahagian. Cuma kalau jenis haiwan tu kita buat kambing, lembu dan unta. Kambing ni agak ada orang ambil tapi tak ramai lagi yang ambil bahagian korban kambing. Kita makan nasi Arab, kita makan kambing dengan keluarga. Marilah kita kongsi daging kambing juga dengan saudara-saudara kita. Okey Ustaz, kita tak banyak masa lagi Ustaz. Ustaz cepat-cepat ajak macam mana nak join sekali lagi untuk kita sama-sama turut serta. Cara paling mudah, call kami di talian 010 30 30 530. Atau pergi ke laman web, senang, direct je, ada maklumat detail korbanikhlas.com. Yang tak pandai nak pergi ke laman web, minta maaf, mungkin ada ibu-ibu ayah-ayah kita, ambil gambar dulu dekat skrin sekarang. Ambil gambar, ada nombor telefon, ada laman web, hantar kat anak, hantar kat menantu, cucu, suruh dia orang. InsyaAllah. Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semoga dipermudahkan segala urusan Ustaz dan juga tim untuk melaksanakan dan juga mewakili kami semualah melaksanakan ibadah korban ya Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih.
Itu dia Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Al-Idrus, Duta Korban Ikhlas. Anda boleh saksikan siaran ulangan. Kalau sempat ambil gambar tadi, Alhamdulillah, untuk sama-sama turut serta melaksanakan ibadah korban. InsyaAllah kita dapat menyucikan jiwa dengan melaksanakan ibadah korban pada tahun ini melalui program korban Yayasan Ikhlas. Okey, itu saja saya nak kongsikan buat setakat ni. Eli Iskandar ada sesuatu nak kongsikan? Betul tak Eli? Dalam beberapa minit ni kita nak kongsikan keupayaan kita untuk menghulurkan bantuan jugalah kan. Betul. Okay. Dan selain daripada ibadah korban ini, kami nak kongsi kepada anda platform Radio Media Prima, Cool FM, Hot FM, One FM dan Fly FM baru melancarkan inisiatif bersama kumpulan Media Prima di bawah program Bersamamu, program TV3 Bersamamu. Jadi dengan temanya #Bersamamu Kita Jaga Kita, #Kita Jaga Kita. Ini satu inisiatif untuk membantu rakyat Malaysia yang terkesan dan caranya adalah dengan mengajak pendengar yang memerlukan bantuan untuk berkongsi situasi mereka dengan menghantar WhatsApp di 017-684-6950 ya, 017-684-6950. Jadi ini yang buat masa ini antara lain yang kami lakukan untuk memastikan apa saja keresahan ya, keperluan dan bantuan yang diinginkan dapat disalurkan menerusi platform #Kita Jaga Kita ni ya, Bersamamu Kita Jaga Kita. Jadi kami nak kongsikan ya, setiap hari 8 penerima terpilih akan menerima wang bernilai RM200. Jadi kalau anda ada antara yang menghadapi masalah ya, macam-macam inisiatif yang ada sekarang ni, boleh juga bersama dengan kami di Bersamamu #Kita Jaga Kita ini. Okey, kami nak kongsikan ini antara yang sempat dirakam ya dalam kalangan pendengar ataupun pemanggil yang terkesan di platform radio Hot FM. Saya bertahan ni pasal anak-anak lah kan. Itulah sebab masalah sekarang kan, yelah kita kan COVID kan, COVID-19 ni kan tak boleh nak bekerja kan. Masalahnya suami pun inilah okey je lah cakap sekarang ni, dia macam tak boleh nak berjalan lah, guna kursi roda. So suami sakit apa Garus? Dia penyakit kecil manis kronik kan. Jadi dia operate pada awal tahun lepas. Okey. Dulu dia ada buat perniagaan lah juga kan. Lepas tu kan jadi semua perniagaan dia sekarang ni dah tak terjejas. Jadi tak boleh nak berniaga lah kan. Jadi Kak Ros memang full time suri rumah tangga lah. Ya. Jadi kalau ada memerlukan bantuan atau memiliki kenalan yang memerlukan bantuan juga, bolehlah dikongsikan nombor ini 017-684-6950. Hantarkan WhatsApp dan insya-Allah yang terpilih akan dihulurkan bantuan. Setiap hari 8 penerima akan diberikan bantuan. Okey, itu bercerita tentang Bersamamu #Kita Jaga Kita. Satu lagi inisiatif untuk mendapat keredaan, mendapat fadilat di bulan Zulhijjah ini, antaranya Korban for Ummah. Untuk itu saya nak bersama dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan. Beliau adalah pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia yang pastinya banyak perkongsian berkaitan dengan program Korban for Ummah ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, apa khabar sihat? Alhamdulillah sihat adanya Ustaz. Ustaz, sebagai permulaan ialah inisiatif korban ini kita nak raikan dan kita nak tahu jugalah bila disebutkan pihak peduli insan ini yang melaksanakan projek korban pada tahun ini, di mana ia dilakukan dan mengapa lokasi-lokasi ini dipilih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, Korban for Ummah pada tahun ini kita memilih dua negara lah. Pertama sekali Syria dan yang kedua adalah Palestin, yang mana kita tumpukan di Gaza lah. Jadi kenapa dua negara ini? Pertama sekali Syria kerana apabila kita lihat bagaimana krisis yang berterusan, bagaimana isu-isu kefakiran dan kelaparan yang mana musibah ini menimpa mereka sudah lama, dan kelaparan itu merupakan sesuatu yang cukup kita kata rakus yang dikenakan kepada mereka, dan kita merasakan bahawa menjadi satu keperluan
kepada kita untuk kita tampil membantu dalam keadaan suasana pada hari ini kita kata umat Islam secara khususnya begitu bersemangat untuk melakukan ibadah korban, maka kita mengajak supaya sama-sama kita laksanakan di negara-negara yang apabila kita beri, bukan sekadar kita memberi, kita melakukan ibadah korban, tetapi dalam masa yang sama kita menyelamatkan mereka daripada kelaparan dengan makanan yang cukup istimewa yang tidak disangka-sangka oleh mereka, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, melalui kempen Korban for Ummah ni Ustaz, apa lagi yang ditawarkan oleh pihak Peduli Insan, dan mungkin barangkali ada penonton yang ingin membantu atau membuat sumbangan untuk pelarian di Syria tapi tak mampu untuk menyertai korban pada tahun ini? Okey, baik. Kita juga tawarkan di antara lain adalah program korban, selain daripada korban adalah sedekah adha. Yang mana sedekah adha ini kita akan berikan makanan, tetapi mungkin kita kata kita akan sembelih seekor kambing, lembu, tetapi kita kongsi ramai-ramai. Apa yang menjadi keutamaan kita adalah kita berikan daging-daging ini kepada mereka, kita kurangkan kelaparan mereka, tetapi kalau kita dah masuk di tempat lain, kita masih mampu berpeluang untuk kita selamatkan dan berikan mereka makan dengan program sedekah adha, yang mana dengan sekecil RM30 ataupun RM50 kita sebenarnya mampu untuk memberikan sesuatu yang sangat bermakna buat mereka, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Jadi ada option di situ. Okey, betul. Kita barangkali nak fahami lebih lanjut tentang kepentingan korban kepada pelarian Syria ni Ustaz, ya. Betapa pentingnya daging ataupun secara umumnya makanan untuk mereka ni. Baik, apabila kita tengok, apabila kita sebut pelarian Syria ni, kita kena faham yang 80% daripada mereka di bawah paras fakir. Mereka tidak ada pekerjaan, mereka hidup dalam keadaan mengharapkan daripada bantuan orang, dan dalam keadaan yang kita hidup dengan serba kesukaran, bukan setakat sukar yang biasa tetapi sangat-sangat sukar. Dan mereka sangat-sangat memerlukan kepada makanan, dan apa yang paling teruk adalah apabila kita rasakan dan mereka sendiri melihat makanan itu, haiwan ada di sekitar mereka, tetapi mereka tak mampu untuk dapatkan kerana kefakiran yang mereka hadapi. Jadi kita cuba untuk bantu dan kita melihat keadaan ini sesuatu yang menjadi tanggungjawab kita di Peduli Insan sebagai perantara, dan kita mengajak kepada semua untuk sama-sama memberikan sesuatu sokongan kepada saudara-saudara kita yang jauh di sana, tetapi mereka adalah saudara kita, insya-Allah. Ya. Seolah-olah daging itu menjadi satu makanan mewah dalam keadaan begini kan Ustaz kan? Kalau kita dapat. Betul, sangat-sangat. Ya, istilahnya kita kata macam daging ni macam makanan kayangan lah bagi mereka, dan sangat-sangat sukar untuk mereka. Itu yang kita perlu sewajarnya meraihkan mereka ini. Ustaz, kita nak tahu juga tentang proses pelaksanaan projek korban ini dan cara-cara untuk buat ibadah korban melalui kempen Korban for Ummah ni. Silakan Ustaz. Okey, baik. Pertama sekali, kalau kita sebut cara-cara penyertaannya, boleh terus menghubungi kami di talian hotline yang kita sediakan, seperti mana yang tertera di kaca TV kita, dan ataupun boleh terus ke website kita lah, www.peduliinsan.org, ataupun kita boleh melihat di kita punya media sosial seperti Facebook dan Instagram, yang mana kita sentiasa berikan kemaskini dan apa yang berlaku dan sebagainya. Dan kalau siapa-siapa yang ingin berkongsi rezeki dan menyumbang, yang mana kita sediakan nombor akaun CIMB yang tertera di kaca TV juga, kita boleh ambil dan kita boleh menyumbang walaupun sekecil mana pun, tetapi besar nilai dia bagi saudara-saudara kita yang kelaparan di sana, insya-Allah. Jadi maklumat tertera di kaca TV, seperti biasa. Kalau anda menonton secara online, anda boleh screen capture maklumat ini. Dan akhir sekali harapan Ustaz daripada kempen ini, silakan Ustaz. Baik, harapan kami di Peduli Insan agar apabila kita melaksanakan ibadah korban ini, sebenarnya kita melaksanakan satu ibadah dan tuntutan dalam agama kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga menyelamatkan mereka, menyelamatkan saudara-saudara kita yang kelaparan, memberikan satu sokongan dan harapan kepada mereka bahawa ada saudara-saudara mereka daripada Malaysia yang menyokong dan kita kata melindungi mereka daripada kelaparan ini. Jadi kami mengajak semua untuk menyertai, insya-Allah. InsyaAllah. Ada dua opsi. Kalau ada berkemampuan, boleh laksanakan korban. Kalau tidak, sedekah adha, ya Ustaz, ya? Betul, insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kembali. Jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Itu dia Al-Fadhil Ustaz Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Jadi ini antara kesempatan kita di bulan Zulhijjah ini ya, yang pastinya memberikan banyak fadilat. Jadi kesempatan yang berkemampuan ini untuk membuat sumbangan, silakanlah, laksanakanlah tugas kita demi kelangsungan insan-insan yang memerlukan. Kita nak berehat seketika, lepas ni MHR akan bercerita tentang lagu Negeri Sembilan. Apa yang hebatnya lagu Negeri Sembilan ini sampai orang bukan Negeri Sembilan pun akan suka dan akan memahami isi kandungannya selepas ini di Malaysia hari ini. Baik. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Kita akan kongsikan apa yang menarik di akhbar. Seperti biasa, pilihan penerbit dan juga yang bagus untuk kita tahu, menarik untuk kita tahu. Antaranya kita akan kongsikan terlebih dahulu akhbar Berita harian. Mari kita tengok perkongsian berita harian. Ini dia tentang 4 strategi untuk tangani COVID-19 di Klang. Okey. Jadi beberapa strategi yang dikemukakan oleh pertubuhan khas yang diwujudkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berikutan dengan bagaimana untuk mengharungi ataupun untuk menyelesaikan kes yang semakin memuncak tinggi di kawasan Klang. Ini dia Lembah 4 Klang, strategi di Lembah Klang. Ya. Ada 4 strategi yang dikabarkan di sini, antaranya bekerjasama dengan pakar kesihatan termasuk dari luar Kementerian Kesihatan KKM dan juga kerjasama dengan sektor ekonomi, pemerkasaan orang awam serta meningkatkan dan menggiatkan pemberian vaksin kepada populasi di negara ini. Ini je. Pasukan bertindak diberi mandat untuk buat keputusan. Ya, okey, dan seterusnya Harian Metro Muka Hadapan hari ini membawa cerita tentang cecah 5 angka, ya, kebimbangan baharu yang kita sebutkan tadi. Jangkitan COVID-19 merekodkan angka tertinggi semalam sejak pandemik melanda. Ini sejak pandemik melanda, ya, ini tertinggi pada awal tahun lalu. Sekarang ini 11,079 kes. Okey, dan antara lain perkongsian pilihan penerbit inilah tentang kuku pintar. 209 ni harga ke apa ni? RM293 ni. Okey. Harga. Kita baca sikit. Ya. Perkhidmatan kuku microchip membolehkan kad perniagaan diletak pada kuku pelanggan. Jadi tak payah keluarkan kad. Sebuah saat ini cerita dari Dubai lah. Sebuah salon kecantikan menawarkan perkhidmatan kuku microchip yang membolehkan kad perniagaan diletak pada kuku pelanggan. Perkhidmatan itu ditawarkan dengan harga $70 Amerika yang Anim sebutkan, sama dengan RM293. Sebelum ini ada laporan mengenai kaedah memasukkan chip komunikasi medan dekat ataupun NFC di bawah kulit bagi membolehkan ia berinteraksi dengan peranti. Namun salon di bandaraya ini tampil dengan teknik yang lebih inventif ataupun inovatif untuk menghasilkan keputusan yang sama. Kalau Anim, Anim nak tak? Ini sebenarnya sesuai untuk orang yang lupa tau, selalu letak kad bank dekat mana dan sebagainya. Jadi bila dekat kuku, macam mana nak lupa? Memang ada dekat situ je kan. Tapi salah satu daripada ni. Tapi nak tanda masa mandi semua macam mana? Mandi kita susahlah, mungkin orang Islam. Kan? Sebab ada benda-benda yang kita harus lakukan kan. Sebab letak atas kuku kan. Kalau tengok gambar tu letak atas kuku. Betul. Dia letak atas kuku dan lepas tu dia ada satu lapisan yang bagi macam kalau kita buat extension lah. Kan, jadi bila kuku tu kadang-kadang nampak panjang, kadang-kadang pendek tu, mereka mungkin melakukan extension. Itulah kaedah yang sama mungkin diaplikasikan. Sebelum ni orang lupa bawa kad, lepas ni orang lupa bawa kuku pula. Okey, kita tengoklah sejauh mana boleh perginya teknologi microchip di kuku ni. Okey, itu dikongsikan di Harian Metro. Seterusnya. Okey, ni di NST. Gambar hadapan sekali mungkin yang tular juga kan. Baru-baru ni kita nampak bagaimana kepenatan ataupun keadaan tenatnya pasukan frontliners kita. Lebih-lebih lagi mereka yang berada di Lembah Klang. Pray for Klang Valley. Di sini dikabarkan daily COVID-19 cases surged past the 10,000 mark yesterday as increased testing and more infections in Selangor, KL and Negeri Sembilan. The situation is critical and the solution is stop the spike, says the health DG, is to push vaccination, which optimistically surpassed 420,000 doses on Monday. Okey. Itu yang dikongsikan Muka Hadapan. Di dalamnya ada cerita tentang dakwaan
vaksin yang tamat tari luputnya. Yep. Ya, okey, dan disebutkan di sini Khairi says claims that vaccine given had passed expiry date untrue. Jadi ada yang dikongsikan mengatakan di portal MySejahtera tu mengatakan dah sampai tari luput dan sebagainya. Jadi ini adalah satu yang tidak berlaku. Okey, jangan risau tentang perkara ini. Okey, anda boleh baca lanjut tentang perkara ini dalam NST dan juga berita-berita yang kami kongsikan dalam Harian Metro dan juga Berita Harian. Okey, itu Baik. dia. Apa yang menarik? Yang menarik lagi sekarang ni kita nak kongsikan, kan tadi macam mana kita ni, kalaupun bukan orang Nogori, kita selalu sangat bila dengar lagu Nogori, kita boleh ikut sama. Ya. Kita boleh rasa seronok, Ya. kita boleh rasa gembira dengan bait-bait lirik, nukilan yang mereka hasilkan tu mungkin adalah sangat dekat dengan kita. Ya, saya rasa tadi saya terfikir apa sebenarnya yang buatkan lagu ni ada ramuan yang menjadi tu yang boleh merentas sempadan Negeri Sembilan. Sampai tak? Awak sampai jumpa jawapan dia ke tak? Jumpa, okey. Ada elemen nasihat di situ. Okey, betul. Kadang-kadang elemen etnik pun dimasukkan juga kan. Menjadikan kita sangat sukakan lagu-lagu seperti itu. Okey, kita nak kongsi satu lagu ke penerbit? Kompilasi, kompilasi lagu Nogori 9. Saksikan. Apa kono aja kau monong aja orang ke bulan kau di mana muka berpolo apa terasa carian ube penawa duka poilah mandi hari dah tinggi jangan termonong menoman tangga sawah kita menuai padi apa dikonang perkara yang sudah semila kau gilakan orang dah masuk meminang mana dia letak muka kondak kau jangan diambil orang biar omak carian lain empuk orang jangan diidam itulah. Apa kono eja, kau monong aja, orang ke bulan, kau di mana, muka berpolo, apa terasa, carian ube, penawar duka. 2-1 kau cibona, ompek 1 senyum lebar. Tinggal bila porang ingat nyabik ngumpul poi sawah. Kau jauh macam nak mati tapi gaji kau cik anak itu orang dulu. Tak macam budak-budak sekarang susah sikit yo. Dah lari kampung tinggal bondang. Dulu masuk kau cita-cita engkau sawan. Bila bosa jadi rapper tukar dialek Negeri Sembilan. Tak pernah tintek ke hati nak lupa yang daratan. Siapa tak puas hati mau kita jumpa depan-depan. Okey, jadi kira dalam kata lain dua lagu yang popular yang ada dialek Negeri Sembilan ni, satulah Apa Kono Ejang. Ya. Dan satu lagi Rembau Most Wanted. Rembau Most Wanted. Ya. Dan saya pasti kedua-duanya bila ditayangkan tadi kompilasi ini, anda turut sama mendendangkan lagunya kan. Anda turut sama melontarkan bait-bait lirik. Sebab apa? Walaupun kita dengar sekejap je, kita dapat catch, kita dapat tangkap dia punya lirik. Kan? Itu dia kehebatan lagu-lagu ini. Kehebatannya. Kita nak faham lebih lanjut tentang kehebatan ini dan antaranya ialah penyanyi lagu Rembau Most Wanted sendiri, Waris di talian sekarang. Nun dari Nogori 9. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Kuyak tak sampai keluar. Ni tak keluar apa kes naik macam mana ni? Tak apa, faham. Itu depan kobun ke apa? Betul. Kawasan rumah sebab dalam rumah tak ada line internet. Oh, ya ke? Okey. Bila dalam rumah memang line memang tak dapat. Jadi memang nak kena duduk luar rumah juga barulah boleh live dengan elok. Okey. Tapi dapat udara segar juga betul. kan? Itulah, dan kita pun sebenarnya dapat tengok cantik kan, bila berada di luar ni. Okey Waris, pastinya macam mana yang kita bualkan, kita sedang bualkan lah kan, kehebatan lagu-lagu yang mempunyai lirik yang tersendiri, nasihat yang diinjek ataupun disuntik dalam setiap lagu ni. Ini adalah penghasilan yang terbaik lah, penghasilan yang hebat lah boleh dikatakan untuk kita sendiri yang bukan orang Nogori ni pun turut sama sukakan lagu-lagu ni. Bagi Waris sendiri dalam menghasilkan karya, dalam menghasilkan lirik dan sebagainya, apa yang menjadi kekuatan setiap lagu? Terutama sekali pastinya Rembau Most Wanted lah kan, yang dihasilkan satu masterpiece yang dihasilkan oleh Waris sendiri. Okey, kekuatan utama setiap lagu dialek Negeri Sembilan adalah merupakan
yang paling penting adalah seloka rakyat. Okey. Seloka rakyat ni maknanya macam kau jual lebak, kau jual lebu, tuai padi 3 tangkai. Kalau kau nak kumat jual lebu, tak mati pada mengasai. Lagi tu macam batu kikir jambatan bosi, gulai udang Sebelangor. Itu kan. Itu semua tu seloka-seloka rakyat tu. Itu semua seloka-seloka rakyat, maknanya apa yang telah guna pakai oleh masyarakat setempat di Negeri Sembilan. Jadi kita gunakan benda tu dia relate dengan semua orang. Dan itu saya rasa antara elemen yang key, maknanya kunci-kunci penting lah untuk menghasilkan lagu-lagu karya saya sendiri. Okey. Dan yang istimewanya, Waris adalah seorang penyanyi hip hop yang kalau ikutkan nyanyi guna bahasa standard lah. Tapi buat keputusan termasuk yang ditulis dalam lirik tu. Ya, jadi rapper logat Negeri Sembilan. Kenapa tidak nyanyi macam biasa, tapi kenapa berani untuk bawa logat Negeri Sembilan dalam lagu rap? Sebab bagi saya sendiri, saya mahukan kelainan. Saya mahukan kelainan dalam apa yang saya lakukan. Dan saya tak nak jadi macam orang lain. Saya nak jadi diri sendiri. Jadi itu adalah salah satu sebab dia lah, untuk menjadi diri sendirilah. Sebab kita tak, kalau kita jadi orang lain pun kita tak jadi apa. Jadi baik kita jadi diri kita sendiri kan. Jadi lebih selesa begitu. Dan alhamdulillah mendapat tempat. Dan kita dapat hasilkan karya-karya yang lebih berbentuk nasihat. Tapi dalam masa yang sama kita boleh sama-sama mengimbau memori dan kenangan masa kita kecil-kecil. Tapi masa tulis lagu ataupun buat keputusan untuk buat dalam dialek Negeri Sembilan tu, ada tak kebimbangan ataupun memang yakin sebab apa kono hejang tu memang meletup-letup, malas segar, jadi tak ada masalah nak keluarkan Rembau Most Wanted ni? Saya tak yakin lah tu. Saya buat lagu ni waktu tu tak yakin. Saya buat lagu ni tu underground je. Saya tak rasa boleh sampai masuk TV semua. So, saya rasa waktu tu Datuk AC tengah buat lagu tu kan. Tak boleh lah ni. Datuk AC nama besar. Waktu tu memang seorang penghibur daripada dulu lagi, memang saya pandang tinggi lah waktu 4A2C kan. Jadi saya pun mendengar lagu hip hop, lagu-lagu dalam 4A2C juga. Jadi saya tak rasa macam lagu saya boleh pergi jauh lah. Saya rasakan benda ni sekadar untuk hiburan dia kot, untuk kita keluarkan lagu saya sahaja je. Tapi tak tahulah, joki kan. Alhamdulillah joki. Joki. Punyalah joki sampai keluar part 2 ni. Walaupun bukan part 2 tapi Rembau Most Wanted 2 kan. Diberi nafas baharu lah kan. Betul. Rembau Most Wanted part 2 ni lebih kepada ke arah untuk kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kita berhijrah semula. Nama dia Rembau Most Wanted. Tapi sebenarnya dalam cerita itu tak ada pasal Rembau pun. Dia lebih kepada agama lah. Sebab apa? Dalam adat Negeri Sembilan pun dah ada mengabarkan adat yang tak kuning dia kenyit, tak lomak dia santan, tak manis dia gula. Adat yang bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Jadi kita kembali kepada kitab kita, iaitu Al-Quran, insya-Allah. InsyaAllah. Nampak tak isi tu? Begitu padat sekali dengan pengisian tau. Bukan sahaja ianya hanyalah lagu semata-mata untuk menghibur ataupun berhibur dengan lagu tersebut. Saya rasa letak genre apa pun, kalau logat Negeri Sembilan akan menjadilah. Dan ada orang yang nak mendalami adat dan sebagainya, seperti ialah anak muda Waris dan sebagainya kan. Okey Waris, kita juga nak bawakan, sebab tadi kita ada tayangkan kan kompilasi salah satunya lagu Apa Kono Ejang, yang mana mungkin Waris kenal ataupun tahu siapa penyanyi sebenarnya Apa Kono Ejang? Ali No dan Mastura. Ada kenal tahu tentang mereka atau memang sebelum ni kenal, pernah berbual? Kita pernah Pak Cik Ali dan juga Mak Cik Mak Cik Mastura, kita pernah menyanyi sekali dulu di Negeri FM punya konsert. Okey, baik. Dan disebabkan itu kita pertemukan kalian secara maya ni. Ya, ini dia Mastura Ismail dan juga Arianti Mohtar, anaknya di sebelah. Assalamualaikum kalian berdua. Apa khabar? Salam. Saya baik. Mak kurang sikit. Itulah difahamkan kesihatan sedikit terganggu. Puan Mastura barangkali boleh kongsikan Arianti boleh kongsikan juga situasi ibunya. Ibu sekarang sebab dia ada ketumbuhan, jadi
ketumbuhan tu dia mengganggu sikit lah peredaran darah tu kan. Jadi sekarang perut tu pun dia membengkak. Dia punya mata kiri dia kabur. Tangan kiri dia pun macam kurang kuat sikit lah, lemah kan. Dia macam suspek stroke lah tapi hopefully tak lah kan. Dah berapa lama? Kalau yang masalah ketumbuhan dia tu dah dekat dah 3 tahun lah. Kalau yang dengan tangan dia tu baru-baru ni jugalah, dan bulan ni jugalah. Okey. Dan kalau bolehlah kita nak tanya, dah berapa lama berhenti menyanyi ataupun baru lagi ke dah beberapa tahun, ataupun lepas lagu Apa Kono Ejang tu dah macam keadaan dah berubah kehidupannya dan sebagainya? Puan Mastura sebenarnya dia tak berhenti menyanyi kan. Masih menyanyi sebab kita macam selalunya mak pun dia tunggu kalau macam ada orang offer nyanyi dia pergilah. Okey. Jadi show yang terakhir sekali bila? Ya. Show akhir. Dia tak ingat bila show akhir dia. Okey, sebab lagu ni lagu yang memberi impak yang cukup besar sekali kan dalam kita semualah, membesar dengan selokanya, dengan berhiburnya lagu-lagu ini. Apa mungkin, kalau mungkin boleh disampaikan oleh anaknya Arianti ataupun Puan Mastura sendiri boleh bercerita kan, yang diingati lah, momen yang paling diingati semasa pembikinan, penghasilan, recording lagu ni. Kan, yang boleh kongsi dengan kita untuk keceriaan kita, untuk kita ingat kembali. Arianti pun belum lahir ke masa tu ke dah lahir dah masa tu? 1923 Apa Kono Ejang. Saya lahir 82. Boleh cerita sikit. Momen recording Apa Kono Ejang tu. Kenangan manis lah kiranya. Ya, betul. Manis. Banyak kenangan manis. Banyak sangat kenangan manis pastinya. Ya. Arianti, kalau boleh tanya Puan Mastura, dijangka tak lagu tu akan menjadi evergreen seperti ini? Tidak. Oh, tidak jangka Puan Mastura ya? Ya, itulah dia. Siapa sangka kan. Tapi lagu tu memang masa tu saya kecil lagi, macam lirik contohnya Hari Dah Tinggi. Masa tu saya tak faham hari dah tinggi tu maksud dia. Walaupun simple lah hari dah tinggi. Kan? Dah. Yelah, matahari dah naik matahari kan. Dah naik, kan? Hari dah tinggi, matahari dah naik. Kita punya bahasa. Itulah kecantikan dan keunikan lirik-liriknya. Macam sekarang ni agak kali terakhir menyanyikan lagu Apa Kono Ejang ni? Bila? Masa bulan puasa ni. Tahun lepas. Dia kata bulan puasa tahun lepas. Okay. Itu persembahan di mana? Saja-sajalah. Saja-saja. Okey. Ada majalah buka puasa. Ada majalah buka puasa. Okey, baik. Waris masih berada dengan kita di talian? Masih. Okey. Waris, kalau boleh dapat jugalah bila anda mengenali dan buat persembahan bersama-sama dengan Alino dan juga Mastura ni, apa yang dirasa? Adakah ada seolah-olah diberi tanggungjawab untuk mewarisi legasi lagu-lagu Negeri Sembilan ni? Tak adalah, saya happy lah saya dapat berjumpa dengan dua legenda yang saya dengar lagu daripada kocik. Wan nyanyi lagu sama, Arwah Atuk pun nyanyi tahu lagu tu. Jadi kedua-dua pun dah tak ada sekarang. Jadi bila saya membesar tu, saya banyak mendengar lagu-lagu yang lebih ke arah lagu-lagu begini. Jadi saya rasa saya berjumpa dengan legenda. Alhamdulillah, semoga kita doakan kesembuhan dan juga kesihatan untuk Makcik Mastura. Amin. Dan juga Pakcik Alino. Sebab tanpa mereka saya takkan ada dekat sini hari lagi. Tanpa mereka, inspirasi tu takkan ada untuk kita teruskan untuk baik hari ni. Jadi tak ada yang lama, tak ada yang baru. Jadi kita doakan yang terbaik, insya-Allah kita sama-sama lah. Amin, insya-Allah. Dan kadang-kadang kan kita tahu lagu tu tapi kita tak tahu siapa di sebalik lagu tu. Sebab lagu Apa Kono Ejang ni dia dah diperbaharui, dah dinyanyikan oleh ramai artis-artis yang lain kan. Inilah hari ini kita bawakan Puan Mastura untuk kita tahulah inilah sebenarnya wanita di sebalik suara yang mendendangkan lagu Apa Kono Ejang. Cuma satulah, masa saya kecil kan bila tengok video musiknya,
umur Puan Mastura dengan Encik Alinor tak jauh beza sangat ya? 8 tahun. Berapa tahun? 8 tahun ya? Tapi masih tapi masa zaman muda-muda tu yang ini jadi mak. Kan? Jang tu kira anak lah ya. Ya, itulah dia. Okey, jadi banyak perkara yang boleh kita pelajari daripada lagu ni. Puan Mastura, kami harapkan dan kami doakan diberikan kesembuhan dan semoga dapat menjalani kehidupan dengan baik lepas ni insya-Allah dan sambil dijaga oleh anaknya, ya. Terima kasih banyak kerana sudi berhubung dengan kami. Assalamualaikum. Ya. Waris, okey, katanya duduk di Negeri Sembilan, banyak buat lagu. Dah berapa lagu apa yang akan keluar lepas ni yang kita boleh jangkakan, kita boleh tunggu? InsyaAllah lagu seterusnya saya tak boleh nak cakap. Okey. Macam mana? Simpan dulu. Sebab kita sekarang ni lagu dah ada, cuma kekangan dia nak shoot MV, video klip tak boleh. Yelah. Tak boleh nak merentas ke mana-mana, jadi kita duduk lah untuk lah kat rumah sekarang ni. Habis macam mana Waris berhadapan dengan situasi ini, apa yang dilakukan kan? Masing-masing sekarang ni pastinya dah mencabangkan diri ke perkara yang lain untuk terus kekal, untuk terus survive lah dalam kehidupan sekarang ni. Macam Waris sendiri bagaimana? Saya lebih ke arah rohani dan juga lebih ke arah berkebun lah. Berkebun, pergi pasar. Itu memang kita dah memang daripada dulu dah buat. Jadi sekarang ni yang pelik sikit itu cuma sekarang ni kita nak macam mana nak ubah? Lebih kepada ke arah kerohanian lah. Itu yang terbaik lah, kita isikan masa kita dengan lakukan amal jariah dan kalau dapat buat bantuan tu kita happy lah. Seronoklah dapat keluar tu. Itu saja. Itu pun kita nampak daripada lah Rumah Most Wanted 2 tu kan, memang kita nampak lah cenderung ke arah kerohanian. Kita doa kita baik untuk Waris dan semoga akan terus dapat berkarya dan mengangkat lagu Negeri Sembilan ini ya. Amin, insya-Allah. Okay. Jaga diri Waris dan juga Puan Mastura dan Aryan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, kita cukup berbangga, gembira sekali ada anak-anak Negeri Sembilan kan, daripada legenda kepada anak muda yang kita bawakan hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua menonton kami di MHI. Macam biasa sokong kami, esok tengok lagi. Ada pelbagai yang menarik lagi esok. Apa cerita industri pelancongan? Ya betul. Okey, jumpa lagi Syam selalu. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye.